Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badrit tamam. Wa misbahiz zalam. Wa miftahi daris salam. Wa syamsi dinil islam. Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah kesihatan yang baik kepada kita, terhindar diri kita daripada penyakit wabak ini, dan yang paling penting Allah menjaga iman dan Islam kita sehingga hari ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah luruskan jalan kita, Allah berikan panduan kepada kita, Allah jaga iman dan Islam kita sehingga yaumul akhirah, sehingga kita penghabisan nyawa kita insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi sekalian manusia, penghulu bagi seluruh para anbiya dan para rasul, dan merupakan ketua bagi penghuni syurga. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana waladi sayyidi Adam." Ana sayyidi waladi Adam, kata Nabi SAW, atau kama qala, iaitu aku merupakan ketua bagi seluruh umat manusia Bani Adam, iaitu keturunan anak cucu Bani Adam. Jadi Nabi SAW lah yang membawa kita keluar daripada kejahilan kepada orang yang berilmu, keluar daripada kezaliman kepada orang yang lebih baik, keluar daripada kesyirikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya barisan AJK Masjid As-Siddiq Seri Iskandar, yang mana kita sekarang ni masih lagi dalam keadaan berjauhan, yang mana tuan-tuan dan puan-puan berada di tempat ataupun di dalam masjid dan saya berada di kawasan saya. Dan insya-Allah selepas dapat 2 dos, saya baru dapat 1 dos. Selepas dapat 2 dos, insya-Allah kita akan bertemu bersua muka, insya-Allah.
Tapi lambat lagi ya tuan-tuan. Jadi yang seterusnya barisan AJK Masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi, walau bagaimanapun, walau apa sekalipun keadaan, ia tidak mematahkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita melalui kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, iaitu kitab Penawar Bagi Hati, dan saya ambil syarahnya daripada kitab yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jol, hafizahullah ta'ala, dalam kitab Qalbun Salim. InsyaAllah kita masih lagi membahaskan tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh salah satu daripada anggota kita, iaitu anggota lidah. Dan kita hari ini kita nak masuk antara dosa yang perlu kita elakkan daripada dilakukan oleh lidah kita. Kita nak masuk yang kelima, iaitu mengadu domba ataupun menghasut. Ataupun yang disebut di dalam bahasa Arabnya adalah namimah. Namimah. Kata pengarang, qala al-muallifu rahimallahu ta'ala, dan seperti mengadu-ngadu, sabda Nabi SAW. Kata pengarang, antara dosa yang dilakukan oleh lidah ni, selain daripada yang telah kita bincangkan sebelum ini, memungkiri janji, bertengkar, bertikam lidah, bertekak lah. Kemudian kita sebut berdusta, dan yang lainnya. Jadi pada malam ini kita nak bagi tahu salah satu dosa yang dilakukan oleh anggota lidah kita, iaitu lidah, iaitu kata pengarang mengadu domba. Okey, mengadu domba. Walaupun pada sesi yang lepas kita dah masuk sikit, tapi kita nak ulang sedikit supaya kita faham. Apakah yang dimaksudkan dengan mengadu domba? Contohnya, simpulan yang A, dia ada 3 orang, A, B, C. Yang B ni, dia pergi kepada A, dia menceritakan kepada A tentang apa yang dikatakan oleh C. Yang B ni dia pergi kepada A, dia kata, wahai A, hari tu kawan kita yang C ni, dia buat apa? Dia membincangkan ataupun dia katakan kepada kamu tentang keburukan kamu. Dia katakan semua benda tak elok kepada kamu. Jadi aku hari ni aku nak sampaikan kepada engkau. Lalu bila hari yang lain ataupun di waktu yang berlainan, si B ni jumpa pula yang C. Dia mengatakan kepada yang C itu bahawa si A ni juga mengatakan keburukan tentang si C ni. Jadi tujuan dia mengubah ataupun tujuan dia menyampaikan sesuatu perkataan kepada si A dengan si ni untuk memperlagakan di antara kedua orang. Sedangkan yang A dengan yang C itu tidak mengatakan apa-apa antara satu sama lain. Yang B ni dia mengadu domba pada si A dan dia pergi ke C supaya A dengan C ini dia berbalah. Tak boleh berkawan baik. Itu yang dimaksudkan dengan mengadu domba. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata nammamu. Kata Nabi SAW yang bermaksud, tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna tidak masuk ke dalam syurga bagi golongan ini adalah dosa, dosa mengadu domba ini termasuk di dalam perkara-perkara ataupun dosa-dosa besar. Subhanallahal azim. Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah
jauhkan kita daripada sifat ini. Maknanya, orang yang mengadu domba, orang yang memperlaga-lagakan di antara kedua pihak, mereka ini tidak akan masuk ke dalam syurga, sehinggalah kalau di Islam, sehinggalah habis azabnya baru Allah pindahkan ia ke dalam syurga. Adapun orang kafir yang dahlah kafir, kemudian dia melakukan perkara ini, maka dia disebabkan kekafiran dia saja pun telah menyebabkan dia kekal ke dalam neraka Allah yang penuh dengan azab. Subhanallahil azim. Kata ulama, iyyaka wan namimata fa inna ahaddu minas saif. Kata ulama, yang bermaksud jauhilah mengadu domba kerana ia salah satu daripada pedang. Maknanya nak bagi tahu kepada kita bahawa dosa mengadu domba, iaitu dosa memperlagakan di antara kedua pihak ini, merupakan dosa yang besar dan banyak dilakukan oleh umat manusia akhir zaman ini, dan dia sebenarnya apabila dia merebak di dalam masyarakat, dikatakan di sini bahawa dia tidak boleh, dia susah nak diatasi. Jadi mengadu domba ini dia seumpama nampak macam fitnah. Tetapi fitnah dia tidak melagakan kedua pihak. Dia hanya menyebarkan cerita, yang tidak benar, ataupun menyebarkan cerita yang buruk, sedangkan orang yang diceritakan itu orang yang terkena ataupun orang yang menjadi mangsa tidak melakukan perkara keburukan tersebut. Itu fitnah. Adapun mengadu domba, dia memperlagakan kedua pihak. Dia memperlagakan kedua pihak, berkemungkinan besar sehingga dua pihak itu boleh bergaduh dan tidak berkawan sesama mereka. Subhanallahil azim. Hari ini tuan-tuan, banyak tak orang yang buat begitu? Banyak, ramai tuan-tuan di sekeliling kita. Bahkan kadang-kadang kita pun terjebak sekali. Jadi kita kena elakkan antara dosa yang banyak dilakukan oleh anggota kita, iaitu lidah, iaitu namimah. Dan dia merupakan dosa besar. Dia bukan dosa-dosa yang kecil, tuan-tuan. Jadi ia dosa yang besar yang menyebabkan seseorang itu seperti mana hadis Nabi tadi, dia tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Adapun kata ulama, bagi orang Islam, dia akan dimasukkan apabila dia tidak bertaubat di atas dosa-dosa besarnya dan dia mati di dalam keadaan dosa besar dan tak sempat bertaubat, maka orang Islam ini akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan kata ulama, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang Islam ini ada kalanya dengan rahmat Allah taala mereka tidak akan merasai azab api neraka itu sehingga habis azabnya. Itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang sehingga habis azabnya barulah ia dipindahkan ke dalam syurga. Tetapi bukanlah bermakna bila saya katakan begitu, saya nukilkan daripada kata-kata ulama, bila saya kata akan orang Islam ini akan dimasukkan ke dalam syurga juga, bukanlah bermakna kita dibolehkan untuk melakukan perkara ini. Jadi kena berhati-hati sebab azab Allah ini, neraka Allah ini penuh dengan azab yang sangat-sangat pedih, pedih sangat-sangat. Jadi di sini antara dosa besar yang dilakukan oleh manusia adalah an-namimah. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Qalam pada ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim
Sadaqallahul azim. Surah Al-Qalam. Allah nak menceritakan tentang dahsyatnya ataupun dosa namimah ataupun dosa mengadu domba ini sangat-sangat besar. Iaitu Allah sebut di dalam surah Al-Qalam pada ayat 68 yang bermaksud, dan janganlah engkau menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan, yang sangat-sangat menghalangi amalan-amalan kebajikan agama, lagi yang sangat-sangat berdosa, yang jahat kejam, sesudah itu yang terkenal jahatnya. Maknanya, an-namimah pada ayat yang ke-11, silap tuan-tuan, pada surah yang ke-68, surah Al-Qalam, iaitu di antara ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13, yang mana pada ayat ke-11, Allah menyebut hammazim masya'im binamim. Di situ Allah meletakkan, Allah menyebut namim. Namim ini adalah apa dia? Mengadu domba. Yang mana Allah melarang kita untuk melakukan apa dia? Melakukan dosa mengadu domba ini. Subhanallahil azim. Allah dah sebut di dalam Al-Quran. Dan di akhir ayat ini, selain daripada mengadu domba dan ada dosa-dosa yang lain, mencaci, menghina, kesemua ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ia merupakan dosa yang sangat-sangat jahat. Maknanya, di sini kita faham bahawa kategori dosa ini ada dua yang dilabelkan oleh para ulama. Satu dosa kecil dan dosa besar. Jadi larangan Allah di dalam surah Al-Qalam ini adalah termasuk di dalam apa dia? Dosa-dosa besar. Subhanallahil azim. Ramai tuan-tuan hari ini sehingga disebabkan mulut seorang, habis satu kampung bertelagah. Disebabkan mulut seseorang, habis jiran kiri kanan tidak bertegur siapa. Subhanallahil azim. Bahkan dosa-dosa yang telah kita sebutkan, yang perlu dielakkan daripada anggota lidah lakukan, semua itu termasuk dalam dosa besar. Kadang-kadang kita menyatakan kita selalu buat prank ataupun kita buat tipu dalam keadaan bersukaria. Ataupun kita berbohong untuk kononnya nak buat surprise untuk orang yang tersayang. Juga termasuk dalam dosa besar yang dikategorikan sebagai berbohong. Dia sama juga seperti mencaci dan menghina. Ramai orang hari ini dia tak sedar bahawa bila dia berchatting dalam WhatsApp, berchatting di dalam Facebook, kemudian dia saja-saja pergi jumpa yang ni, dia cerita tentang keburukan kawan dia lagi satu. Kalau istilah orang Melayu kata apa? Ejek belakang. Kan? Jadi, semua itu termasuk di dalam dosa besar. Hatta mengadu domba juga termasuk di dalam dosa-dosa besar. Seperti mana yang telah disebutkan dalam sabda Nabi dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, anak kepada Sayyidina Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas, kata beliau, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma hadha fakana la yastatiru min baulihi wa amma hadha fakana yamshil bin namimah. Hadis ini tuan-tuan, hadis yang popular yang selalu guru-guru kita sebut, yang mana Nabi bersabda dalam yang bermaksud dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas ataupun digelar sebagai Ibnu Abbas, Rasulullah SAW lalu pada dua buah kubur. Satu ketika Nabi SAW lalu di perkuburan, lalu di dua kubur, lalu baginda Nabi SAW bersabda. Dia hadis ni ada panjang lagi,
Tapi kita baca di sini, iaitu sesungguhnya kedua-dua sedang diseksa dan bukanlah kedua-duanya diseksa kerana perkara yang besar. Subhanallahil azim. Satu hari Nabi SAW berjalan dengan para sahabat di dua kubur tersebut. Lalu ditanya, datang dari mana ya Rasulullah suara yang umpamanya suara itu kena seksa? Lalu Nabi SAW bersabda dengan maksud yang kita telah baca, sesungguhnya kedua-duanya sedang diseksa dan bukanlah kedua-duanya diseksa kerana perkara yang besar. Makna perkara yang bukan perkara yang besar ini, perkara yang pada manusia, pada penglihatan manusia, benda itu seperti biasa saja. Subhanallahal azim. Kan tuan-tuan boleh tengok kan? Boleh tengok bagaimana hari ini orang mengkeji. Hari ini ramai tidak menggunakan anggota lidah, ramai yang menggunakan jari. Sebab maklumat semua di hujung jari. Kita buka internet saja kita dapat. Samalah tu. Jadi ramai orang pada hari ini ada yang buat live Facebook ataupun ada yang menggunakan jarinya untuk type dengan cara apa? Dengan cara untuk mengkeji, menghina dan mengkritik yang mana kritikan itu bukan untuk membina semangat, tetapi kritikan itu untuk apa? Untuk menghentam orang yang menjadi mangsa tersebut. Subhanallahil azim, tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata bahawa dua kubur ini, mereka ini diseksa bukanlah diseksa dengan perkara yang sangat besar. Yang biasa. Yang maknanya, yang biasa dibuat oleh manusia, pada mata kasar manusia itu, dosa yang dilakukan itu macam tak ada apa-apa. Subhanallahal-azim. Sedangkan antara dosa yang kita bincangkan pada malam ini, an-namimah, termasuk di dalam dosa-dosa besar. Kata Nabi SAW sambung lagi, ada pun yang ini, Nabi tunjuk dengan Nabi isyaratkan tangan Nabi, ada pun kubur yang ini, dia tidak menutup aurat ketika membuang air kecil. Subhanallahal-azim. Ada para ulama mengatakan bahawa dikatakan di sini juga adalah mereka tidak membasuh tempat keluarnya najis, iaitu baul, iaitu dari hadapan air kecil, iaitu mereka tidak basuh sehingga air kecil itu terkena pada pakaian dan mereka melakukan ibadah. Ada para ulama, sebagian ulama mengatakan ini. Pada pandangan manusia, kita nampak macam biasa je, tuan-tuan. Sebab apa saya katakan biasa? Tuan-tuan pergilah. Sekarang ni tak boleh nak merentas negeri, nak merentas daerah pun kena tengok kalau kita dah ada 2 dos baru kita boleh kan, tuan-tuan. Jadi kita tengok hari ni, kalau kita pergi dulu sebelum datangnya COVID ni, kita boleh merentas balik kampung semua kan. Jadi bila balik kampung perjalanan yang jauh, kita berhenti di R&R ataupun kita pergi ke shopping kompleks nak beli barang. Kita tak tahan, kita masuk ke tandas, buang air kecil ataupun air besar. Kita tengok di situ ada tempat yang disediakan oleh pihak R&R ataupun shopping kompleks, iaitu tempat untuk buang air kecil secara berdiri. Jadi di situ di mana kalau kita tengok tempat itu, mana datangnya pilih air untuk kita basuh kemaluan kita supaya jadi bersih. Kata Nabi SAW, kubur yang ini, kubur yang pertama ini, dia diazab kerana dia tidak melakukan ataupun tidak menutup aurat ketika dia membuang air kecil. Bukan air besar, tuan-tuan. Maknanya dia tidak beradab ketika membuang air kecil. Dan dia tidak bersuci dengan sesungguh, dengan betul-betul suci. Sehingga kan apabila dia melakukan ibadah, pakaiannya, dirinya dalam keadaan tidak bersuci. Subhanallahal-azim. Dan Nabi menunjuk pula yang kedua. Ada pun kubur yang lagi satu, ada pun yang ini, Nabi SAW bersabda, dia berjalan sambil mengadu domba. Riwayat Imam Bukhari. Riwayat oleh Imam Bukhari. Maknanya sambil dia mengelilingi kampung, dia menyebarkan berita-berita tidak betul kepada masyarakat, seperti mana yang saya berikan contoh tadi, sehingga
di antara kedua pihak itu bergaduh sesama mereka. Padahal benda itu tidak betul. Ada pun betul tugas kita, kalaulah berita itu betul yang menceritakan tentang keburukan kawan kita itu, tidak harus untuk kita menyebarkannya. Cukup sekadar kita tahu dan kita diam. Bagi orang yang kalau dalam kategori mengumpat, kata ulama, bagi orang yang mendengar umpatan tersebut juga termasuk dosanya dalam orang yang menyampaikan umpatan menghina. Jadi benda ini banyak dilakukan oleh manusia. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis ini yang diriwayatkan Sayyidina Ibnu Abbas, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, mengatakan bahawa dua kubur, ketika Nabi berjalan di hadapan dua kubur itu, mereka ini diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab kubur, yang mana di antara dosa mereka ini adalah yang biasa mereka lakukan, yang mana pada pandangan kasar manusia ini, bagi manusia biasa, mereka mengatakan bahawa ini tak ada apa, kejap je. Kalau buang air kecil berdiri pun tak ada apa. Kalau umpatan pun kejap je, supaya kita elak daripada kawan kita tu. Subhanallahal-azim. Adapun kalau kawan kita betul melakukan perkara keburukan, tugas kita apa dia? Menegur, bukan menyebarkan keburukan sehingga berlakunya pertelagahan di antara kedua-dua pihak. Ini tak betul. Jadi sebab itu ad-namimah, mengadu domba, termasuk di dalam dosa-dosa yang dilakukan oleh lidah, dan dia juga termasuk di dalam dosa-dosa, iaitu kategori dosa besar. Subhanallahal-azim. Semoga Allah jauhkan diri kita daripada sifat ini. Dan kata Sayyidina Khuzaifah berkata, Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, iaitu tidak masuk syurga yang selalu, yang mana orang itu selalu mengadu domba. Sama juga riwayat Bukhari dan Muslim, cuma lafaz dia lain. Dan ada lagi sebahagian daripada hadis Nabi SAW, antaranya Nabi SAW mengatakan bahawa Nabi bersabda, syiraru ibadillah al-masya'una bil nabin namimati al-mufarriquna bainal ahibbah, iaitu kata Nabi SAW yang bermaksud sejahat-jahat hamba Allah. Ni pesanan Nabi. Bukan Nabi menuduh manusia, bukan Nabi nak mengejek manusia, tetapi Nabi beri larangan kepada umat manusia, dan Nabi mengkategorikan orang ini adalah telah melakukan sejahat-jahat hamba Allah, iaitu kata Nabi SAW, sejahat-jahat hamba Allah ialah orang yang menyebarkan hasutan. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam politik pun berlaku perkara ini berlaku juga dalam sistem politik negara. Kemudian di dalam masyarakat, di dalam taman berlaku juga keadaan ini. Subhanallahal-azim. Yang mana yang menyebarkan hasutan itu dengan niat yang memecah belah antara kawan-kawan yang berkasih sayang. Kawan tu dah elok dah antara dua ni, tetapi datang seorang ni, dia membuat hasutan, dia menyebarkan maklumat yang salah, dia menyebarkan fitnah, dia buat mengadu domba antara kedua ni, maka asalnya kawan itu berkawan, satu hari disebabkan mulut yang tidak dijaga ini, mereka telah berpisah dan berpecah, tak berkawan balik. Baik, ini antara yang Nabi sebut, yang itu apa dia? Antara sejahat-jahat hamba. Subhanallahal-azim. Jadi makna hadis ini adalah Nabi nak bagi tahu mengadu domba ini termasuk di dalam dosa-dosa besar. Subhanallahal-azim. Jadi tuan-tuan, kita perlu elaklah, sebab hari ini mengadu domba, mengkeji, menghina adalah perkara yang selalu kita buat tanpa disedari.
tanpa disedari. Walaupun kita yakin bahawa umat Islam yang tidak syirik kepada Allah Ta'ala dan tetapi dia mati di dalam keadaan dosa, kita yakin bahawa umat Islam akan juga dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Akan tetapi nak menempuh neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum dipindahkan ke dalam syurga itu, kita kena yakin juga bahawa azab neraka Allah ini bukan hayalan. Azab neraka Allah Ta'ala ini bukan omong-omong kosong. Azab neraka Allah Ta'ala ini bukan akan dirasai oleh roh saja. Tetapi azab neraka Allah ini manusia akan rasainya roh dan jasad. Maknanya Allah bangunkan, Allah bangkitkan kita semula dalam keadaan roh dan jasad. Supaya apa? Supaya manusia yang melakukan dosa, bahkan yang kafir, yang kekal di dalam neraka itu, mereka ini merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas perkara-perkara dosa yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Subhanallahal-azim. Kalau nak cerita tentang azab kubur ini, Allah antara azab kubur, Allah akan jadikan, bukan azab kubur tuan, azab neraka ini Allah akan jadikan semua ahli neraka ini besar, lebih besar daripada saiznya, lebih besar daripada semasa dia hidup di dunia. Sebab apa? Lagi besar badannya di dalam neraka, lagi penuh azab, lagi rasa sakitlah ahli-ahli syurga ini akan rasai di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jarak untuk turun ke dasar, sampai ke dasar neraka Allah Ta'ala ini, bagi orang kafir, kata ulama, mereka akan terjunam ke dalam neraka Allah sehingga ke dasar. Adapun orang Islam, mereka ini tidak akan sampai ke dasar, kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi penuh dengan azab jugalah di dalam neraka. Jarak untuk daripada dasar, jarak daripada tepian neraka nak menuju ke dasar neraka, kata ulama, memakan masa perjalanan 70 tahun. Subhanallahal-azim. Bayangkan tuan-tuan, sedangkan kita yang terjunam, kita yang terjatuh ke dalam kolam yang dalamnya 2 meter pun kita tergapai-gapai, kita tidak dapat bernafas disebabkan kita tidak berhenti berenang, apatah lagi terjunam di dalam neraka Allah yang penuh dengan azab. Subhanallahal-azim. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah elakkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh lidah. Jadi kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Ada lagi dalam, kalau jam saya dah ada lagi dalam 3 minit. Antara dosa lain yang perlu kita elakkan daripada melakukannya, iaitu dengan menggunakan anggota lidah, iaitu khianat. Subhanallahil-azim. Khianat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal pada ayat 27, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Kata Allah berfirman yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya. Dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-27. Makna di sini, apa dia? Difahami daripada ayat di sini, Allah memesan kepada kita. Allah memberi peringatan kepada kita. Janganlah kita sesekali mengkhianati. Apa yang diperintahkan, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan,
kalau kita belajar dalam bab akidah, iaitu kita berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita memang hindarkan diri kita sangat-sangat daripada golongan-golongan sesat. Terutamanya hari ini golongan Wahabi, yang mana mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy. Allah itu ada tangan. Sedangkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW itu bukanlah seperti mana mereka katakan. Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Ataupun dalil yang paling senang yang tuan-tuan hafal, iaitu dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sehinggalah habis. Sehingga kan Sehingga kan dikatakan oleh para ulama, surah Al-Ikhlas itu adalah surah surah tauhid yang menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mengatakan Allah ini sama dengan makhluk, dia telah mendustakan ayat-ayat Allah, dia telah mendustakan apa yang Nabi bawa kepada kita, iaitu akidah yang benar, akidah yang tidak memfizikalkan Allah Taala, akidah yang tidak mengatakan Allah itu bertempat. Jadi orang yang mengatakan ini, dia telah mengkhianati apa yang Allah telah turunkan kepada baginda Nabi SAW. Dan dia merupakan termasuk di dalam dosa besar. Dan yang terakhir, apa yang Nabi ajar, jangan kita khianati. Seperti mana kaum-kaum munafik ketika zaman Rasulullah, mereka lari 300 orang lari daripada peperangan Jabal Uhud, peperangan Uhud, sehingga kan hampir kalah tentera Islam. Jadi di sini mereka mengkhianati apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW, dan sekiranya diberikan amanah kepada kita untuk menjalankan tugas itu, maka jangan sesekali kita khianati. Jangan sesekali kita menggunakan hak orang lain yang mana orang lain telah memberi amanah untuk kita pegang hartanya dan kita menggunakan tanpa izin. Maka itu termasuk di dalam dosa-dosa khianat. Semoga Allah menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang telah kita disebut yang telah kita sebutkan, yang mana perkara itu dilakukan melalui lidah kita. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita, insya-Allah. Rasanya sekadar itu yang dapat saya kongsikan. Isyak pun dah masuk. Jadi mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Mohon maaf kalau mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. Jadi insya-Allah kita bertemu pada lain sesi, insya-Allah. Dan sebelum kita akhiri, kita sama-sama mengaminkan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sambungan bagaimana kita nak teguhkan hati kita supaya tetap rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, yang pertama, kita dengan muhasabah diri bahawa dosa itu akan diazab. Barang siapa yang melakukan dosa, mereka ini akan diazab. Kemudian banyakkan lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana
dengan istighfar dapat menyedarkan diri bahawa kita dengan Allah Subhanahu Taala ini tidak ada apa-apa. Maknanya Allah Subhanahu Taala ini berkuasa ke atas kita. Yang ketiganya, kita kena belajar ataupun kena ketahui apakah azab-azab Allah setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi dari situ akan datanglah perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan azab, dengan mengingati kematian, dengan mempelajari tentang azab-azab kubur, dengan kita mengetahui perjalanan hidup kita, kita akan rasa diri kita ini tidak punya apa-apa. Dan apa yang terjadi di hari akhirat, iaitu yang dimaksudkan di sini adalah sekiranya seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu bahawa itu bukanlah kezaliman Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana Allah berhak ke atas kita. Sebab kita ni kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berhak ke atas kita untuk Allah lakukan apa saja. Sekiranya, jadi bila kita fikirkan di situ, apabila kita fikirkan bahawa bila Allah berhak, kita yakin Allah berhak ke atas kita, kita kena fikir bahawa kalaulah aku melakukan dosa, pasti Allah berhak dan yakin Allah berhak ke atas kita untuk Allah masukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kat situlah. Jadi sebab apa? Sebab itu dalam rukun taubat dia ada 3 kan. Yang mana kalaulah dalam rukun taubat tu yang 3 itu, kalaulah dia faham erti rukun taubat itu, yang mana salah satunya dia tidak dia berteguh diri tidak akan melakukan dosa-dosa. Di situ kita fahami apa dia? Dia tidak akan mengulangi perbuatan dosanya. Kerana apa? Kerana dia faham apabila dia melakukan dosa kepada Allah, pasti sebab janji Allah bukan omong-omong kosong. Bukan, Allah tidak pernah tipu. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah pasti akan berlaku. Jadi bila Allah kata innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah kata antara orang yang akan kekal di dalam neraka adalah orang yang membuat dosa dan syirik kepada Allah Ta'ala, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi bila kita faham di situ, kita tahu bahawa kita faham daripada rukun bertaubat tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Kita faham bahawa janji Allah, bila Allah janji kepada orang yang melakukan dosa ataupun syirik kepada Allah, mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka Allah, maka pasti Allah akan lakukan. Dan kita pun yakin bahawa akan ada hari kiamat. Di situ akan dihitung amalan-amalan kita. Jadi untuk hadirkan diri kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama istighfar banyak, kerana istighfar ini mendatangkan muhasabah diri. Yang kedua, tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Kerana apa? Kita fikirkan azabnya neraka Allah. Dan yang ketiga, kita yakin bahawa Allah telah menyediakan hari ini neraka. Allah telah mempersiapkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.